kita rasa ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita membincangkan tentang maslahat berkenaan dengan insurans ni. Insurans tak bermasalah, tapi ni ada agenda yang kita nak bawa. Tak lupa kepada sahabat saya, Ayanda Cik Tun, dan merupakan Tuan Fazil Muhammad Dali, dan juga di sebelah kiri saya Tuan Ali kita, brother kita, Abang Rosman kita. Inilah antara orang-orang yang kita rasa mereka juga adalah pengguna. Kita ni sebenarnya tahu je pasal insurans ni. Sebenarnya kalau tuan-tuan tahu, dia adalah perkara yang membantu kita, betul? Itulah sepatutnya perlu berlaku. Tapi kadang-kadang sebahagian yang di mana kita rasa syarikat-syarikat yang menguruskan ini, yang kita kira kadang-kadang tidak memihak kepada orang yang perlukan pertolongan. Contohnya insurans ni apa yang dia kena buat? Contoh, saya ambil satu contoh. Kalau kita masuk hospital yang ada medical card ni, dia akan claim insurans daripada insurans lah. Jadi ejen inilah kena telus dan jujur, yang di mana urusan itu benar-benar telus dan mendapat keadilan kepada pesakit. Contohnya begitu. Dia ada insurans ni banyak sudut, skop dia besar. Insurans nyawa, insurans medik, dia ada insurans kereta, insurans motor, macam-macam. Cuma hari ini saya nak bercakap tentang maslahat ialah bagaimana agensi-agensi yang menguruskan ataupun ejen-ejen yang menguruskan kadang-kadang ia tidak memihak kepada pengguna dekat Malaysia. Contohnya, orang aksiden motor. Bila aksiden motor, perkara pertama yang dia nak adalah nak cepat claim. Kadang-kadang nak claim pun, ya Allah sahabat, kadang-kadang nak claim saja, belum claim lagi, postmortem saja. Postmortem pun kadang-kadang ambil masa sampai 2 ke 3 minggu. Claim jangan katakan lagi, kadang-kadang dah sampai motor dah jadi buruk kalau motor tu. Sebab itu saya nampak benda ini perlu adakan satu pendedahan kepada masyarakat pengguna yang hari ini. Sebab kita bayar, insurans ni bayar, bukannya free. Kalau kita tengok insurans rumah kena bayar, rumah tu nak beli kena ada insurans. Contohnya rumah harga RM250,000, kena bayar insurans pun lebih kurang RM5,000 lebih juga insurans. Jadi insurans mendapat, saya kira dia macam ni lah, give and take lah. Insurans dapat keuntungan untuk rolling. Sebab apa? Bila insurans kita bayar, insurans akan menggunakan duit ni untuk rolling, sahabat. Dia rolling untuk, kita tak pastilah apa investment yang mereka buat, tetapi mereka memberi benefit balik kepada pengguna, maksudnya yang pembayar insurans ni. Jadi sebab itu saya nampak benda ini perlu ada keterusan, maksudnya ada keadilan juga kepada ni. Kadang-kadang janganlah syarikat-syarikat yang menguruskan insurans ni, syarikat agensi yang menguruskan insurans ni, saya sebut agensi ni bukan kerajaan, agensi ni maksud agensi lah, maksudnya syarikat yang menguruskan bagaimana claim ini berlaku, maksudnya claim ini mendapat kepada pengguna, postmortem yang dibuat. Sebab saya tahu benda ini dikontrol oleh sebahagian besarnya adalah mereka-mereka yang saya kira insya-Allah sebahagian besarnya banyak membantu, tapi sebahagian kecilnya lagi mungkin kita kira tak membantulah. Kadang-kadang nak claim satu-satu motor accident sampai ambil masa, saya ingat dekat 2 bulan. Sebenarnya prosesnya begitu cepat. Selepas postmortem, kata yang buat postmortem ni dia ada lesen. Orang yang buat postmortem dia ada lesen. Bila dia accident, orang postmortem akan datang. Ejen-ejen ni di bawah syarikat agensi ni akan datang buat penilaian. Motor ni berapa yang perlu, setelah buat postmortem tu katakanlah kerosakan accident itu 15,000 contoh. Tapi kadang-kadang dia nak hantar report tu kepada syarikat insurans tu, kadang-kadang mengambil masa yang begitu lama. Sedangkan kadang-kadang orang ni motor dah tak ada, nak pergi kerja, nak pakai. Jadi pergi kepada insurans pula buat penilaian lagi. Memang itulah tanggungjawab dia, macam doktor lah, kan? Kena buat penilaian lagi, barulah dia beri claim. Dan beri claim dia beri kepada mana? Syarikat-syarikat yang mempunyai link ataupun yang berdaftar dengan syarikat-syarikat insurans. Barulah dia boleh claim, tak boleh suka-suka ni. Jadi sebab itu kita rasa setelah kita mendapat isu ini, dan sebenarnya saya nak menasihati dan juga mencadangkan syarikat-syarikat agensi ini yang bekerjasama dengan insurans perlu memihak kepada pengguna. Sebab pengguna hari ini kadang-kadang kita rasa tidak dibelahi, maksudnya tidak dibantu. Saya tidak menafikan insurans banyak memberi bantuan, tetapi proses itu begitu lama kadang-kadang. Kadang-kadang insiden kereta ambil masa sampai, saya rasa sampai 2 bulan pun ada. Padahal insurans mempunyai polisi yang di mana mereka ada investment, membuat investment, dan duit itu memang perlu diberikan balik kepada, bila dah kata insiden kena bayar lah.
Jadi sebab itu kita hari ini cuba untuk mencari jalan untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang mungkin boleh menjadi sebahagian kita untuk rujuk. Kita nak merujuk supaya kita dapat kerjasama. Kurang-kurangnya kita ada laluan. Okey, ini motor accident. Tolong kita nak tengok you buat postmortem dengan cepat. Lepas tu kita nak dapat insurans dan tak nak overclaim. Sebab sekarang kadang-kadang overclaim. Rosaknya baru RM5,000 sebenarnya, tapi bengkel overclaim sampai RM10,000. Benda ni kita tahu. Saya tahu benda ni tidak mendatangkan buruk kepada pengguna, tapi sebenarnya buruklah pasal pengguna bayar. Bagilah overclaim tu, kalau you nak claim RM10,000, RM5,000 you bagi pada bengkel, RM5,000 bagilah kepada ni. Ini tidak. Mereka akan collect daripada mana? Daripada medical card punya insurans dan sebagainya. Sebab itu saya nampak ini sangat penting. Sebab itu kita mencadangkan sangat-sangat supaya hari ini mana-mana syarikat yang mungkin boleh adakan kerjasama dengan kita, dan sebenarnya kita ada buat penilaian. Kita ada jumpa lebih kurang satu syarikat. Dia telah bentangkan kepada kita bahawa inilah sebenarnya proses. Apabila berlaku satu-satu kemalangan, dia akan adakan postmortem. Bila postmortem ini yang mempunyai lesen ini tidak banyak kepada masyarakat kita, sebab tidak ramai yang tahu untuk menguruskan. Sebab itu bila kita mendapat rakan yang kita kira rakan strategik lah, yang insya-Allah akan bekerjasama kita, dan mungkin akan lebih ramai lagi syarikat-syarikat yang akan bekerjasama, dan kita akan rujuklah. Dan dah tak adalah orang kena kuranglah sikit orang kena tipu. Contohnya orang accident kereta kena tipu lagi, overclaim lagi, dah lah claim lambat, kereta keluar lambat, apa pun tak dapat. Jadi ini sebenarnya saya duk dengan fikir ni, macam mana kita duk boleh buat sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sebab itu kita memang mengharapkan benda ini mendapat perhatian daripada JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, kerana memudahkan juga urusan kalau ada syarikat yang kita kira memang buat kerja dengan betul, kan? Sebab kadang-kadang benda ni dah immune bang. Sebab apa? Syarikat tu dah lama bertapuk, dah 30 tahun, 40 tahun dah dia jadi macam tu. Jadi kadang-kadang kalau ada syarikat-syarikat baru ni, baru nak involve, dia kena tunggu dengan dia orang punya tonton-tonton ni, tak bagi. Duduk dekat depan JPJ tu, nak pukul dan sebagainya, you jangan masuk this area dan sebagainya. Ini benda yang berlaku. Dan sebab itu saya nampak agensi kerajaan kena buka peluang kepada syarikat-syarikat swasta yang di mana mereka cuba buat benda ini dengan telus. Jadi sebab itu sidang media ini diadakan, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan maslahat yang dah lama dah. Berapa ramai kita dengar macam pengguna kena tipu dengan insurans. Tidak. Yang kena tipu dengan insurans ni adalah insurans pun kena tipu dengan agensi. Agensi tu yang sebenarnya menguruskan untuk mendapat claim tu. Ejen-ejen ini. Sebab itu kita fokuskan kepada ulat-ulat ini. Jadi sebab itu saya minta kepada rakan-rakan media untuk sebarkan benda ini, sampaikan kepada kita punya Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pasal kita tak payahlah kacau menteri sibuk kan. Kita kacau Ketua Pengarah. Kita minta kepada Ketua Pengarah untuk berikan kerjasama, berikan laluan untuk kita berbincang tentang maslahat ini, untuk kita sama-sama selesaikan benda ini. Sebab saya rasa susah betul nak berurusan dalam urusan accident ni bang. Susah sangat. Kadang-kadang kalau orang tak pandai, bukan tak pandai sebab apa, dia macam ni. Bukan semua orang pandai dalam bidang-bidang yang tertentu. Contoh, kalau orang doktor, takkan nak suruh pergi tanam padi. Macam tu lah dalam bidang-bidang bengkel ni. Yang pandai, mekanik lah pandai. Dia kata kena tukar spana ni, dia pun tukar. Okey, macam Abang Ali King ni, dia kira hebat dalam bidang pemotoran. Harley Davidson. Kalau tanya dia pasal motor, semua dia tahulah. Sahabat saya pun lebih kurang macam semua dia tahulah. Kalau tanya saya motor, tukar spana pun benda gitu kan. Maksudnya nak cerita hari ni, tak semua orang tahu dalam bidang itu. Jadi sebab itu, bila bidang ini, kita lihat orang yang sepatutnya yang menyalurkan kepada kita laluan yang betul sahabat, dia tidak menyalurkan. Yang perlu memudahkan urusan, dia tidak memudahkan urusan. Jadi sebab itu kita rasa perlulah agensi JPJ ni untuk membuka ruang lah kepada muka-muka baru yang untuk menguruskan benda ni, supaya benda ini tidak menjadi kroni punya pembentukan yang sebelum ini, yang kita rasa dah lama dah diorang bermaharajalela. Bukan maksud kita tak nak kerjasama dengan mereka, nak, tapi telus lah sikit. Kalau benda RM5,000, janganlah kau pergi cas RM10,000. Kalau kau nak cas RM10,000 boleh, kau ambil RM5,000 kau bagi kepada orang yang aksiden motor yang patah kaki tu. Ini yang benda yang kita sedang bincangkan. Jadi insya-Allah kita merayu juga kepada kita punya kementerian untuk tengok apa dia benda ni, supaya Ketua Pengarah dan juga pengarah-pengarah ni ketuk-ketuk lah sikit kepada kepala agensi-agensi ni yang jenis rasa besar sangat kepala ni. Jadi itu saja. Mungkin media kalau ada nak tanya, boleh tanya.
kita setia maklum, tak payah cakap lah, kita sendiri pun dah biasa kena. Kan, kadang-kadang agensi yang saya lihat, insurans tidak mempunyai masalah. Tapi yang bermasalah ni, pengurusan untuk mendapatkan insurans tu mesti melalui agensi. Contohnya, orang yang uruskan aksiden motor, dia ada lisensi untuk aksiden ni. Bukan boleh suka-suka kita orang biasa datang, okey, atau mekanik bengkel punya orang datang pergi cek, tak boleh. Dia ada orang postmortem yang memang uruskan, ada lisen. Jadi orang yang diberi lisen ini perlulah orang yang, kita tak nak cakap baik sangat lah, tapi amanah lah sikit, jujur lah sikit. Kau dah untung dah pun dekat kau punya bengkel, contohnya kan. Sebab dia monopoli. Contoh di area Selangor dengan KL, ada beberapa syarikat yang monopoli banyak bengkel. Dia yang lead. Macam insurans lah, dia ada leader, dia ada agent. Jadi dia yang lead. Sepatutnya dia ni lebih kurang lah. Engkau dah ada commission, kau dah ada untung. Kau dah ada untung kat bengkel, kau dapat commission, kiri kanan kau dapat. Jadi sebab itu saya nampak, kalau benda yang patut claim RM5,000 macam saya sebut tadi, kenapa kau claim RM10,000? Jadi ini yang tak betul. Itu antara perkara yang saya rasa macam muskil. Yang kedua pula, kenapa postmortem mengambil masa sampai 2 ke 3 minggu? Tak masuk akal. Sebab saya mendapat pendedahan daripada salah seorang syarikat agensi yang kita jumpa. Dia kata untuk postmortem ni kadang-kadang 3 hari selesai. Tak susah mana, sebab nak tengok, dia dah biasa tengok motor, dia biasa tengok kereta, tak perlu ambil masa yang terlalu lama. Maksudnya proses untuk dapat claim insurans ni, sehinggalah motor ataupun kereta tu siap, paling lama pun dah 2 minggu lah. Kita tak, ni kadang-kadang tak masuk akal, sebulan lebih, 2 bulan, tidak ada untung. Jadi apa guna kita bayar insurans? Ini pandangan saya. Jadi sebab itu, kita mengharapkan juga syarikat insurans juga menegur kepada agensi-agensi ini, supaya agensi-agensi ni tak besar kepala. Pasal saya takut rata-rata syarikat insurans kena tipu, kan? Walaupun kita tahu ada sebahagian dalam insurans punya agensi ni ada bermasalah, tetapi kita kira selalunya mereka bayar juga. Yang kita marah ni false claim, over claim, lepas tu claim benda yang tak sepatutnya. Bumper tu sepatutnya harga katalah RM1,500, dia tulis apa sampai RM3,500. Tak tahulah dia pakai fiber ke apa. Ini benda yang saya jadi marah. Sebab benda ini melalui proses tau, kita tak boleh tahu pun. Saya tak nampak kita boleh mendapat report yang jelas tentang kereta kita bila accident. Tak ada. Tak pernah dengan postmortem. Okey ni, ambil awak punya ni. Tak ada. Tahu-tahu kereta kita siap, sign. Waktu accident kena bayar 400. Saya tidak menyalahkan call man semua. Call man ni semua buat kerja. Ini kerja mereka. Yang saya marah ada syarikat agensi yang menguruskan benda ini. Ini yang saya jadi marah. Yang mereka memang menekan, tidak memberi bantuan langsung. Itu pandangan saya lah. Saya rasa bengkel tidak mungkin nak contoh bengkel kenapa dia nak buat macam tu? Dia apa yang ditukar? Okey, biasalah ada bengkel yang contoh awak pergi repair enjin atau overhaul, dia charge contoh RM5,000. Ada bengkel dia markup sikit RM6,000 kan. Tapi sebagai adjuster tu takkan dia tak tahu. Adjuster tu dia dah biasa claim. Jadi bila dia buat postmortem, bila dia pergi pada bengkel, dia tahulah berapa value yang perlu ditukar. Dia takkan adjuster tu sekali je tengok kereta kereta accident sebagainya. Adjuster yang tahu ni. Yang saya sebut ni ada adjuster. Adjuster inilah yang buat postmortem. Jadi adjuster ini yang kadang-kadang kita rasa bermasalah. Saya tidak nampak ini secara individu, ini secara berkumpulan. Kenapa? Tak mungkin dia punya manager buat bagi pelepasan. Kan kalau tanpa ni adjuster ni yang turun padang ni pun dia lebih kepada hantar report. Tapi yang membuat kelulusan adalah pastilah syarikat adjuster tu. Ini yang saya sebut ni. Syarikat adjuster yang kita rasa banyak memanipulasikan kita. Ini pandangan saya lah. Kadang-kadang nak cepat kena bayar lagi. Betul tak sahabat? Sampai kena bayar, tak masuk akal. Orang dah accident, patah kaki, lepas tu nak claim sok-sok, nak claim pasal tu, macam-macam claim lah nak claim. Lepas tu dia kata kalau nak cepat motor ni keluar, dia kata apa? Bayarlah RM5,000, bayarlah RM10,000. Kalau motor Harley Davidson tu saya dengar sampai RM10,000 pun ada. Sebab nak cepat. Habis orang dah pening, daripada tak dapat motor balik, baik aku bayar. Benda ni kena pada semua orang dan kita nak mudah. Jadi nak tak nak, boleh lah satu dua orang cakap tak apalah, saya nak lawan, nak tegak apa? Nak pakai lawyer kena bayar beribu-ribu. Kan? Bila kita nak pakai lawyer ni, nak pergi lawan kes macam ni, sahabat, open file RM7,000. Padahal nak claim berapa ribu je. Ni faham tak maksudnya? Maksudnya kalau ikut perundangan, tak mampu kita. Kita tidak mampu. Padahal nak claim motor ni, contohlah saya kata motor Waisuku lah, harga yang RM12,000 tu, nak claim katalah RM3,000 lebih. Lepas tu ditipu oleh adjuster dan sebagainya. Lepas tu bila nak lawan, kita nak claim RM3,000 lebih. Lepas tu nak pakai lawyer ke?
Nak pakai peguam ke nak pergi lawan? Dia kata kalau you tak puas hati, you pergilah hantar surat. You lawan dekat mahkamah. Nak saman pasal 3,000 lebih. Ini yang saya nampak perlu diselesaikan dengan segera. Kita nak buat benda ni secara telus, terbuka. Jadi kita harap dengan kerjasama yang insya-Allah selepas habis PC ni kita akan sign MOU ni, kita harap DFZ agency ni dia akan buat kerja dengan telus dan kita nak pantau. Sebab dia kata semua report boleh dia telus, boleh tunjuk pada kita report. Kalau accident berlaku apa semua dia akan tunjuk kepada kita. Ini claim-claim. Jadi kalau dia tak betul kita bedal lah. Ini pun buat adjusting work lah. Buat adjusting work. Dan dia antara salah satu syarikat yang saya rasa satu-satunya orang Melayu yang dapat di sekitar Pulau Pinang. Jadi kita bila sebenarnya kita kenal dengan keadaan bergaduh jugalah kan. Barulah kita kenal-kenal kawan-kawan ni. Gaduh dulu. Bila kita gaduh kita tahu, kita rasa dia telus. Yang kita nampak so far lah. Tak tahu esok kan. Macam saya juga hari ni nampak mungkin okey, besok tak okey, tak tahu. Tapi yang kita boleh ikut rapat dah. Sebelum ni siapa adjuster yang nak kawan dengan kita? Dia kata tak kawan dengan kita bukan dapat duit. Kawan dengan orang accident dia dapat duit. Jadi alhamdulillah ada yang nak bekerjasama dan mungkin akan ada lagi syarikat-syarikat yang mungkin boleh tunjuk kepada kita bila postmortem ni, tunjukkan report. Tunjuk report pada kita, tunjuk report kepada kita. Okey, ini claim katalah harga 5,000. Jadi kita tanya kawan-kawan kita, betul ke ni kalau macam ni punya barang tukar 5,000? Kalau dia kata tak betul, kita tanya ni kenapa you claim sampai 5,000? Faham tak maksudnya? Jadi sebab tu kita nakkan kerjasama lah, saya rasa ikut rapat lah supaya ada tempat untuk rujukan. Sekarang ni kalau katakan ada berlaku kebalangan di Selangor dengan KL, syarikat-syarikat adjuster yang ada, kita tak mungkin boleh persoalkan kepada mereka kerana mereka mempunyai SOP syarikat sendiri yang tak boleh nak dikemukakan. Jadi kalau dengan DFZ agency ni, kita kena tanyalah. Dia kena hantar report lah bagi kita nak tengok. Jadi itu boleh rujuk, mesti boleh rujuk. Itu kita kata kita ada bahan rujukan kalau tak puas hati kan. Sekarang ni siapa kita nak rujuk? Kita tak ada bahan rujukan. Jadi kita ada bahan rujukan. Jadi sebab tu saya nak semua orang kita, yalah mungkin dia permulaan yang kecil di Selangor dengan KL, tapi lama-lama jadi besar, kita pun boleh conquer. Maksudnya kita conquer dalam bentuk kita tahu. Okey, ni betul tak report yang kita dapat ni? Dia claim katakan motor ni harga 10,000. Tak ada, dia kata dia patut claim 6,000 je. Jadi boleh complain. Jadi adjuster boleh pergi bincang dengan adjuster. Kenapa you claim sampai 10,000? Padahal benda 6,000 je. Sebab you dah ada untung dekat bengkel, servis semua. Jangan tipu saya, dekat 6,000 tu you ada commission, you ada servis, you ada semua. Janganlah sampai ambil 10,000. Lepas tu proses tu saya dengar 3 hari boleh selesai adjuster untuk hantar report. Maksudnya dah boleh, bila adjuster dah hantar report, insurans dah terus boleh claim sahabat. Dah boleh terus buat kereta ke buat motor terus. Faham tak? Tak perlu ambil masa yang lama. Jadi mungkin dalam seminggu lebih habis, keluarlah motor ke kereta. Ini sampai kadang-kadang dengar sebulan lebih pun ada. Kalau motor accident yang teruk, sahabat, motor accident tu berapa bulan dia tu sahabat? 6 bulan. 6 bulan. Arwah abang ni? 6 bulan. 6 bulan. Saya tak tahulah dia cek jantung apa yang ada kat motor tu sampai 6 bulan. Kan sahabat? Kan saya tak tahulah. Kalau kita ni nak cek jantung ni adalah nak cek 6 bulan. Sebab apa? Nak bayar claim. Itu pun ya Allah bukannya benda yang mudah. Kalau tanya sahabat saya ni macam-macam dia buat sahabat kan, barulah dapat claim. Tapi kita tak mau cerita lah benda tu. Pasal sahabat saya ni orang popular, dia tak boleh bagi tahu. Setakat ni berapa banyak aduan diterima pihak kemudian berkenaan dengan manipulasi kita insurans ni, kalau kita kena sebut tau, apa ni, adjuster untuk insurans ni. Insurans pun ada bermasalah juga. Tapi yang kita kena fokus adalah adjuster ni. Saya rasa daripada tahun 2011 saya berkhidmat dekat dalam PPIM lagi. Tak selesai-selesai. Adjuster kalau kata kita nak kawan, tak nak kawan terus. Dia memang tak nak kawan dengan kita. Pasal apa? Dia kata kawan dengan kita tak ada untung. Maksudnya dia tak nak kawan dengan kita. Sebab apa? Dia tahu kalau kita ni, sebab kita ada pengadu. Bila ada clients, dia tak nak benda tu berlaku. Tapi ini kira alhamdulillah kita ada syarikat yang nak kerjasama. Jadi itu satu anugerah jugalah kan, boleh bekerjasama. Jadi aduan saya rasa tak lari ya, lebih kurang 200 lebih aduan yang kita terima. Itu sejak saya berkhidmat di Semboyan Malaysia lah. Sebab mereka ada yang tak tahu saluran. Lagi satu, nak datang pada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia pun, kita pun tak tahu nak salur kat mana. Semua melibatkan kos perundangan.
Ni saya cakap terus terang, berkenaan dengan insurans dengan adjuster ni, you tak boleh pergi bincang tau. You tak boleh negotiate. Kalau dengan Along ke apa boleh bincang-bincang kan. Ni tak boleh pasal kita. Dia orang apa benda semua you nak hantar LOD dulu lah. Dia reply, dia drag masa. Siapa yang mampu nak bayar lawyer untuk kes-kes yang bawah RM5,000 ni sampai berdrag bertahun-tahun? Sampai saya, orang yang datang untuk komplain pasal insurans ni, sampai saya kata, lebih bagus you tak payah open file dengan kita. Sebab apa? You takkan dapat pun. Mengambil masa terlalu lama. Faham tak? Jadi sebab tu saya rasa syarikat-syarikat ini berluasa dan berkuasa. Berkuasa serta berluasa. Sebab tak ada siapa yang nak kacau dia. Faham tak? Tak ada benda yang boleh sentuh dia. Untouchable. Melainkan kita memang ada fund nak lawan dia juta-juta untuk lawan syarikat adjuster ni gunakan khidmat peguam. Tuan-tuan kena faham, ini adalah isu berkenaan B40. Orang-orang susah. Macam saya ni pun orang susah juga dulu. Jadi maksudnya sekarang pun masih sederhana susah juga. Jadi kita ni nakkan kemudahan. Jadi kalau mereka-mereka ini makan kita, macam mana? Untuk kita tak nafikan dalam urusan niaga mesti ada untung. Kena ada untung. Mana tak boleh ada untung? Tak ada untung jangan berniaga lah. Mesti ada servis. Tapi yang saya sebut adalah penipuan yang dilakukan secara dalaman dan tidak diberi langsung report kepada kita. Okey? Okey. Saya ikut kepada perbincangan lah sebab kita pun tidak mahu meletakkan endorsement mengatakan 100%. Sebab kita bukan boleh janji benda ni. Tapi proses untuk katakan selewat-lewatnya, kalau proses daripada adjuster sampai ke claim, insya-Allah bawah 2 minggu boleh selesai lah. Kiranya tidak begitu lama. Sebab dia kata mereka mempunyai lesen adjuster dan juga ada lesen untuk menguruskan dengan insurans juga. Maksudnya dua-dua. Maksudnya dua agensi ni dia duduk dalam satu payung. Maksudnya dia ada lesen dua-dua. Jadi dia boleh buat lah. Okey? Alright, 2 minggu okey tak? Kalau tak okey, kita pukul dia ramai-ramai. Dia macam Afi jangan marah macam medical card lah kan. Kita pergi hospital, kita bagi medical card, kita sakit, doktor check kita ada demam, kita duduk 3 hari. Lepas 3 hari dia keluarkan report, dia kata kita turun bawah bill, dia bagi report kat kita, ada charge semua, ward semua. Macam tu, yang tu yang logik lah. Tapi saya rasa kalau bab claim insurans bab motor ni, saya rasa sama je, benda yang sama. Cuma adjuster tu je. Adjuster dengan agensi tu dia kena bekerjasama je. Betul. Sebab kebanyakan adjuster ni sebenarnya yang saya tahu lah, dia daripada XS macam polis macam tu lah. So dia orang memang ambil benda tu sebagai serius. Tapi sebenarnya benda yang sama je kita buat macam medical claim dengan kita accident. Betul. Cuma lambat sikit motor kita kena buat report polis sebagai tu lah. Saya rasa benda tu 1 hari je. Tapi kalau bagi saya apa yang Kanda Yusof cakap tadi tu, saya rasa lepas ni banyak orang buat report. Sebab memang benda tu lama. Makan masa 2 minggu, 3 minggu tu tak logik lah. Tak logik. Maksudnya tak logik sebab kadang-kadang orang perlukan untuk guna kemudahan tu. Contohnya kan, orang naik motor ni, awak boleh tahan ke motor dia sampai sebulan lebih? Sampai 6 bulan ni, 6 bulan nak claim, 6 bulan. Dia dah beli motor baru bang. Ni yang cerita sedang berlaku, faham tak? Dah beli motor baru dah. Sebab kalau nak tunggu motor tu tak pergi kerja lah jawapannya. Faham tak? Jadi, media ada apa-apa nak tanya lagi? Okey, puas hati. Okey, boleh? Okey. Ada soalan daripada media, saya akan jawab. Boleh. Ni tanya sini adjuster. Okey. Bila membelikan motosikal, kenderaan yang untuk pengetahuan bengkel pertama yang dilantik ialah pertama di Malaysia adalah DFZ Motor Sdn Bhd yang bernaung di bawah DFZ Agensi Sdn Bhd. Jabat utama kita berada di Pulau Pinang. Kita dilantik syarikat insurans pada tahun 2019 sebelum kita COVID lagi. Jadi apabila soalan media tadi, bila kita kemalangan, kita akan buat laporan polis. Laporan polis tu pihak adjuster perlu turun dalam masa 48 jam. Tetapi bila DFZ Motor telah dipilih untuk menjadi panel bengkel motosikal yang sah di dalam Malaysia buat kali pertama, kita ada satu limit di bawah 2,500 tanpa tuntutan di bawah harga adjuster. Jelas tak ni? Ini adalah untuk mempercepatkan proses untuk membaik pulihan motosikal tersebut. Selalunya motosikal yang kita cakap, orang pilih cakap motosikal yang di bawah 250cc, selalu kemalangan tuntutannya tak banyak. Kenapa?
Lebih kurang kalau selalu kos yang tinggi untuk model yang sekarang ni orang muda naik Y15, Y16 dan RSX dan sebagainya, lebih kurang dalam 1,000 lebih ataupun 2,000 lebih ke bawah je. Betul. Jadi ini adalah kita dah boleh mengelakkan untuk proses kelambatan adjuster. Dan adjuster ni saya tak boleh sentuh kerana sebab adjuster ni daripada Malaysia di pelbagai pihak syarikat. Betul. Jadi dia macam mana dia untuk berkomunikasi atau berpakat dengan bengkel tu, itu hak dia. Betul. Tetapi kita di syarikat ni, minta maaf cakap, saya hanya terus untuk jalankan kerja. Dan pihak adjuster pun daripada awal kena cakap memang kena gaduh dulu. Oh kawan, sebab kita akan buat laporan bahawasanya adjuster ini membuat satu harga anggaran yang tidak betul. Selalunya dia meluluskan, bila kita bergaduh dengan dia akan meluluskan motosikal ni dengan harga yang tidak masuk akal. Contoh, sebab dia marah kat kita. Tapi bila dia meluluskan harga tu, kita suruh dia beli barang tu, dia tak tahu nak beli barang tu kat mana. Betul. Jadi dekat mana harga yang dia meluluskan, itu persoalan saya. Yang kedua, apabila kita berkawan dengan dia dengan satu tuntutan yang tidak betul, tetapi ada lebihan yang perlu dikongsikan, saya rasa itu adalah satu perniagaan yang tidak betul bagi saya. Sebab itu saya dipanggil dengan Kadir Yusuf Azmi untuk bincangkan agenda-agenda ini, dan insyaAllah kami akan bekerjasama terbaik mungkin. InsyaAllah yang mana terbaik. Walaupun kita faham kita tidak mampu untuk membaik-pulihkan keseluruhan di dalam Malaysia, tapi kita boleh mengurangkan masalah-masalah untuk bahagian yang betul. Kita cuba usaha sama lah. Baik. Okey. Saya sebenarnya sudah 18 tahun berada di dalam khidmat insurans dan 4 tahun untuk bahagian tuntutan motosikal kenderaan, dan insyaAllah kita akan meneruskan untuk tuntutan bahagian cermin kerosakan kemarangan dan juga bengkel kenderaan untuk kenderaan pacuan 4 roda. Okey, saya bila kita nak mengembangkan perniagaan, selain daripada saya khususnya untuk mengutamakan perniagaan di kawasan utara Malaysia, daripada Perlis, Kedah, Penang dan juga Perak, saya berhenti pada tahun 2020 sebelum bulan 3 menjelma COVID. Jadi selepas tu saya nak meneruskan, sebenarnya banyak aspek-aspek yang menghalang saya untuk menjalankan perniagaan, terutamanya daripada satu segi minta maaf cakap, nak berunding dengan orang ni susah kan? Sangat susah. Sedangkan benda tu sangat mudah. Sedangkan kita tak mohon apa-apa benda yang pelik, tetapi khususnya dekat sini nak cakap legal dengan illegal tercampur sekali dalam perniagaan. Jadi khususnya saya panjangkan proposal ni kepada semboyan, dan pihak semboyan daripada Tuan Kadir Yusuf Azmi melihat sendiri agenda-agenda ni terbabit juga daripada segi aduan. Jadi kami ambil keputusan untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah pengguna yang sedia ada. Tetapi saya hanya boleh menjalankan tanggungjawab itu di utara Malaysia. Bagaimana kami nak menjalankan perniagaan itu di seluruh Malaysia? Itu yang tertanya, dan akhirnya kami dipanggil untuk menghadiri kerjasama ini, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah.